Okay, so kita sambung muka surat 11 ni. Okay, jadi yang corak pemakanan masyarakat Malaysia dan kesannya terhadap kesihatan lah. Jadi sebenarnya sepatutnya awak dah tahu yang kesihatan manusia ni dipengaruhi oleh pengambilan kalori lah yang menepati keperluan. Apa maksud menepati keperluan tu? Contoh kalau kanak-kanak berbanding dengan orang dewasa, kanak-kanak tu dia perlukan lebih kalori berbanding dengan orang dewasa sebab dia perlukan untuk proses pertumbuhan. Okay, jadi yang itu maksud mengikut keperluan lah. Ataupun orang tu demam. So dia perlukan lebih kalori, dia kena makan lebih banyak lah maksudnya. Supaya dia boleh sembuhkan diri dia. Berbanding dengan orang yang sihat. Okay, lepas tu, tapi dia juga bergantung kepada corak makanan lah, pemakanan. Maksudnya waktu malam makan macam mana, jenis makanan yang kita makan. Semua tu lah. Buat apa lah asyik jadi gini. Okay, so kita kena tahulah apa yang kita makan sebenarnya. Cara kita patut ke jadual pemakanan kita tu macam mana. Adakah waktu malam, tengah malam pun kita masih nak makan ke kan. So itu corak pemakanan lah waktu makan kita. Dan juga jenis makanan yang kita makan. Okay, kita makan makanan yang kaya dengan nutrien apa. Kalau awak makan banyak gula ataupun karbohidrat, awak akan dapat malnutrisi kan. Awak dah tahu benda tu, kita dah sentuh benda tu. So kita tengok ni. Yang ini ni. Okay, jadi dekat sini ni. Apa keluar benda ni? Mana tadi? Okay ni. So kat sini ni kita tengok lah. Kesan makanan segera dan juga makanan makanan rapuh. Okey, makanan segera ni dia ada banyak gula. Apa maksudnya? Gula ini sebenarnya boleh menyebabkan obesiti, kegemukan lah yang berlebihan. Lepas tu dia juga boleh menyebabkan kerosakan gigi dan peningkatan risiko awal mengidap penyakit diabetes mellitus pada usia yang muda. Sebab tu kita tak boleh makan makanan segera ataupun makanan rapuh dengan banyak. Makanan segera dengan makanan rapuh ni macam gambar yang dia bagi ni lah. Makanan yang memang dah tersedia, awak cuma perlu panaskan saja ke, masak sikit-sikit je ke kan. Itu makanan segera lah. Dan sebenarnya makanan segera ni macam awak beli selalu dekat pasar malam ke ataupun dekat tepi-tepi gerai. Ada burger, kalau tak pun beli KFC, McDonald tu semua kan. Nugget semua tu lah. So dia adalah makanan yang kaya dengan gula, kaya dengan pemanis tiruan yang boleh menyebabkan kanser, kemandulan ataupun banyaknya dia ada karbohidrat dan juga gula lah sebenarnya. Okay, so ini akan menyebabkan malnutrisi lah macam saya dah cakap tadi. Lepas tu kalau minuman, tak kisahlah awak minum benda mahal ke, benda murah ke, dia ada banyak gula. Gula ni memang banyak lah. Terutama sekali dalam minuman ringan, contoh air gas ke kan, ataupun air awak beli, air sirap ke apa semua, memang banyak gula lah. Okay, lepas tu kalau awak beli kopi, kan dia ada juga Nescafe ke apa-apa lah. So dalam tu dia ada kafein. Dan juga minuman bergas pun dia ada kafein juga. So dia akan menyebabkan kelebihan gula satu hal dan juga kafein ini dia bertindak macam pengaktif kita. So orang yang ambil kafein yang banyak akan kekal segar lah. Susah nak tidur, ada kerisauan dan dia akan ada ketagihan. Kafein kan sejenis dadah sebenarnya. Tapi dalam kuantiti yang sedikit kita tak panggil dia dadah. Tapi dia menyebabkan kita jadi lebih cergas. Asyik-asyik jadi benda ni je. So susah nak tidur tu yang kita dapat tidur lewat tu. Bila kita akan jadi tidur lewat bila kita ambil kafein. Kopi lah biasanya kalau kopi tu kan ataupun minuman bergas. So ketagihan pun sama juga. That's why awak tak boleh stop makan minum kopi ataupun makan minuman yang bergas. Okay, saya dah bagi tahu pasal gula tu. So gula yang berlebihan akan menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan kerosakan ginjal. So ni latihan prestasi ni senang je. Apakah faktor yang mempengaruhi kesihatan badan manusia? Just ambil yang atas ni je lah. Atas ni. Nombor 1 tu. Corak pemakanan, jenis makanan dan pengambilan jumlah kalori yang menepati keperluan. Itu untuk nombor 1 ni. Ambil yang kat atas ni je. So ni nombor 1 ni, jawapan dia kat nombor 1.
Okey, lengkapkan jadual berikut. So gula ambil yang ni je lah. Gula berlebihan akan menyebabkan obesiti, kerosakan gigi, peningkatan risiko awal menghidap diabetes mellitus pada usia muda. Okey, untuk pewarna dan pemanis tiruan, ambil yang ini. Kafein, ambil yang ini. Senang je lah yang ni. Makanan rapuh, ketiadaan kandungan berkhasiat dalam dapat menyebabkan nutrisi. Yang ni tak ada lah. Tak ada. Tak ada. So yang ini ketiadaan kandungan berkhasiat dapat menyebabkan malnutrisi. Ada ni sebenarnya, yang ini rapuh jawapan dia. Okey, so boleh sampai situ. Lepas tu kita tengok nombor 3. Apakah pendapat anda bagaimana kolerasi restoran 24 jam ini dapat memberikan kesan kepada kesihatan badan rakyat Malaysia? So restoran 24 jam ni dia akan bagi peluang kepada orang Malaysia, rakyat Malaysia untuk makan setiap masa. Dah dibuka 24 jam. Maknanya tengah malam pun boleh pergi makan lagi. Okay, so ambil yang tu lah. Restoran 24 jam ini akan menyebabkan rakyat Malaysia boleh makan sepanjang masa. Walaupun pada waktu tengah malam. Dapat ke? Kena tulis ke? Senyap je. Fikir logik je ni. Macam mana restoran 24 jam tu boleh bagi kesihatan, menjejaskan kesihatan rakyat Malaysia. Bila dibuka kedai 24 jam, restoran 24 jam, maksudnya dia akan bagi peluang kepada rakyat Malaysia untuk makan sepanjang masa, setiap masa. Setiap masa dalam masa 24 jam tu dia boleh makan je. Tak ada malam, tak boleh kalau malam, malas-malas nak masak pun boleh tubik pergi cari makanan. Di restoran 24 jam ni. So ini akan menjejaskan kesihatan lah. Kenapa? Sebab dia dia mengganggu dari segi corak pemakanan. Ni ada dekat atas ni. Ni. Dia mengganggu corak pemakanan ni. Tu kesan restoran 24 jam. Maksudnya ikut suka orang tu lah, nak makan masa mana pun boleh. Faham ke? Mesti senyapnya awak. Faham cikgu. Boleh tulis yang tu. Restoran 24 jam akan menyebabkan rakyat Malaysia boleh makan setiap masa. Dan ini menjejaskan kesihatan kerana menjejaskan kesihatan dari segi corak pemakanan. Maksudnya dia boleh makan walaupun waktu malam. Gitulah awak tulis dekat tempat nombor 3 ni. Dia fikir logik macam tu je lah. Memang dia tak ada tulis dalam nota, tapi kita boleh fikir logik. Dah buka 24 jam, maksudnya tengah malam pukul 1, pukul 2 pagi pun kalau lapar boleh keluar pergi beli makanan. Sekarang lagi senang. Ada ada yang penghantaran kan, khidmat penghantaran. Mai hantar pula dekat rumah. Walaupun tengah-tengah malam. Okey, yang tu next. So ni latihan prestasi objektif muka surat 12 ni. Okey, yang ni saya nak awak jawab. Antara makanan berikut yang manakah mempunyai nilai kalori paling tinggi jika jisim dimalarkan? Apa jawapan kamu? Nasi kali tinggi. Nasi kat paling tinggi. Orang lain? Selain daripada nasi yang Zain jawab, orang lain tak ada nak try? Jawapan orang lain sama ke?
Kau tak buat lagi. Suruh buat dah semua ni. Cepat. Selain daripada nasi. Tak ada, semua jawab nasi. Minyak zaitun cikgu. Minyak zaitun. Lagi orang lain? Tak ada dah orang lain nak tak try. Haikal ke? Faris ke? Faris ke? Nasi juga. Nasi juga. Ada dah orang lain nak try. Sama je jawapan dua tu. Okey, mari kita tengok. Dalam nasi ada apa? Protein. Protein. Protein ayat ke protein? Dalam nasi ada apa? Karbohidrat. Karbohidrat. Kita tulis. Karbohidrat. Halo. Okay. Ha, Dalam daging ada apa? protein. Protein saja. Protein dengan lemak. Protein dengan lemak. Dalam bijirin ada apa? Ada khasiat ke? Siap Bijirin. pula. Dalam Kalori. bijirin ni kalau gandum ke apa-apa dia ada karbohidrat juga. Tapi satu lagi dia ada serat. Okey, Serat. dalam minyak zaitun dia ada apa? Ada kalori. Lemak. Dia ada lemak Lemak. campur vitamin. Adalah vitamin apa tak tahulah. Biasa adalah sikit-sikit tu kan. Okey, dekat sini kalau awak tengok, siapa yang ada lemak, dia yang akan ada nilai kalori paling tinggi. So, jawapan nasi dengan bijirin dah out. Dia Faham? daging. Faham. Okey, sekarang Daging. tinggal protein, lemak dengan lemak campur vitamin. Antara minyak zaitun dengan daging lembu. Mana lagi banyak banyak tenaga dapat dihasilkan? Lemak kat lembu, lemak tepu. Lemak dekat minyak zaitun, lemak tak tepu. So jawapan dekat sini daging lembu lah. Sebab protein tu ada tenaga, lemak pun ada tenaga. Tak ada kaitan pun tepu dengan tak tepu tu. Cuma nak bagi tahu kat awak, protein tu ada tenaga. Sebab bila kita kalau seseorang itu ada mengalami malnutrisi lah. Mula-mula dia akan burn karbohidrat. Habis semua karbohidrat dia akan burn lemak. Bakar lemak yang di dalam badan dia. Kalau orang tu besar mula-mula. Lepas tu dia pun buat diet lah. Okay, mula-mula apa yang dibakar dekat dalam badan dia untuk dijadikan tenaga? Karbohidrat. Semua karbohidrat gula-gula dah ada yang ada telah pun digunakan. Guna simpanan semua dah guna habis. Lepas tu nanti dia akan guna pula lemak. Lemak yang ada dekat tak kisahlah dekat bawah kulit ke, kat sekeliling organ ke, dalam apa tu dalam salur darah ke, dia akan guna semua untuk dijadikan tenaga. Okey, dah habis lemak tu dia masih lagi diet, tak makan juga nasi, tak makan benda-benda yang berkhasiat ni. Okey, dia dah kurus kering dah sebenarnya. Okey, last kali dia akan bakar protein. Sebab protein juga boleh ditukarkan kepada tenaga. So awak nampak tak? Tapi bila protein tu dibakar, sebenarnya waktu tu orang itu ada masalah yang sangat besar. Sebab protein ini adalah pilihan terakhir apabila badan seseorang itu dah tak ada benda dah dia nak gunakan sebagai sumber tenaga. So bila dah sampai dekat tempat protein, maksudnya orang tu dah sangat kurus kering, dan protein ni penting untuk proses pertumbuhan. Jadi bila protein yang ada dekat dalam badan dia juga telah pun diambil digunakan sebagai tenaga, memang orang tu berat benar lah. So orang tu akan alami masalah yang sangat besar dari segi kesihatan. Sekiranya protein dekat dalam badan dia juga telah pun digunakan. Jadi kat sini sebab itulah apa yang boleh membekalkan tenaga, inilah mula-mula karbohidrat, lemak dan juga protein. Tetapi kenapa lemak dengan karbohidrat tu lemak yang kita pilih? Sebab kandungan tenaga dalam lemak adalah lebih tinggi berbanding karbohidrat. Cumanya proses pencernaan lemak mengambil masa yang lebih lama berbanding dengan karbohidrat. That's why bila awak makan benda, dia akan cernakan karbohidrat. Pencernaan karbohidrat bermula di mulut. Masuk dalam mulut je dah berlaku proses pencernaan karbohidrat. Berbanding dengan lemak. Lemak first tempat dia dicernakan adalah dalam usus kecil. Jauhnya nak sampai. Karbohidrat tak.
Awak makan je nasi, nasi tu kanji dia akan tukar selalu kepada maltosa. Padahal maltosa tu bukan, dia tak habis lagi. Tapi permulaannya berlaku di mulut. Okey, lepas tu bila dia dah masuk dekat dalam usus kecil, dia dah jadi molekul yang lebih kecil. Tinggal nak tukar dia kepada glukosa saja. Satu step je lagi. Tapi lemak dia baru start dekat usus kecil. Sebab itulah bila kita nak gunakan tenaga, kita ambil karbohidrat dulu. Walaupun lemak tu tenaga dia lebih banyak. 2 kali ganda berbanding dengan karbohidrat. Tetapi proses pencernaan lemak itu mengambil masa lebih lama berbanding dengan karbohidrat. Jadi badan kita akan dahulukan karbohidrat sebagai sumber tenaga utama. Lepas tu bila dah habis baru dia ambil lemak untuk bakar. Bila dah habis juga lemak semua, baru dia ambil protein, option terakhir. Protein ni dia akan ambil dekat dalam sel kita. Sebab protein simpanan ni hanya duduk dekat dalam sel. So bila sel punya protein telah diambil, kita sebenarnya sedang memusnahkan sel badan kita. That's why saya kata kalau sampai tahap protein tu diambil, maka orang tu orang tu memang mengalami masalah kesihatan yang sangat besar lah. Kita tak nak benda tu jadi macam tu. So sebab tu kita kena, kalau nak diet, jumpa dietitian, pakar pemakanan, tahu betul-betul cara diet yang sebenar, bukan awak ikut suka hati awak je, tak nak makan itu, tak nak makan ini, tak. Dia ada cara dia, bergantung kepada keperluan badan kita, bergantung kepada aktiviti seharian kita, bergantung juga kepada tahap kesihatan kita. Semua orang berbeza dia punya diet dia. Diet tu apa? Cara makan. Bukan diet tu awak tak makan. Itu salah konsep rakyat Malaysia ramai. Okey, diet maksudnya tak makan. Bukan, salah. Diet itu adalah cara makan kita. Sebab itu diet yang seimbang sebenarnya adalah cara pemakanan yang seimbang kita. Bukan cara kita tak makan. Itu maksud diet di situ sebenarnya. Bukan diet, kita diet lah, maksudnya kita tak makan kan, kalau kita cakap bahasa biasa-biasa kita seharian. Tak. Bila orang tu kata diet protein, maksudnya dia ambil protein sebagai makanan dia. Benda lain dia tak makan. So dia tak makan nasi, dia tak makan benda-benda berkarbohidrat. Dia hanya makan konsum protein saja dekat dalam pemakanan dia setiap hari. Itu kita panggil sebagai diet protein. Kalau kata diet lemak, diet yang seimbang maksudnya awak ambil semua diet seimbang. So dekat sini awak kena tukar mindset awak, apa maksud diet. Diet itu bukan tak makan, tapi diet itu adalah sebenarnya cara pemakanan kita setiap hari. Faham? Boleh tak 5C? 5C? Faham. Faham tak? Ingatlah tu nah. Apa dia diet yang sebenar? Okey, antara sampel makanan berikut, yang manakah akan memberikan perubahan suhu yang paling sedikit bagi eksperimen menghitung nilai kalori? Sekarang awak boleh tengoklah macam yang awak dah tengok sebelum-sebelum ni. Apa yang akan memberikan nilai yang perubahan suhu yang paling sedikit. Ingat ni bukan yang paling besar, paling sedikit. Maksudnya paling kurang. Apa nak pilih? Awak pilih apa? Nasi, roti, kacang tanah ataupun daging? Kita buat dah itu antara roti, kacang tanah dengan daging. Roti dengan kacang tanah menang ke siapa? Siapa lagi banyak? Roti aku. Roti banyak. Kacang tanah sikit. Ya ke perubahan suhu? Tengok balik yang sebelum-sebelum ni. Eksperimen yang sebelum-sebelum ni kan ada kan? Dalam buku tu. Eksperimen yang bakar makanan tu. Bila kita bakar makanan tu, tengok, okey, awak tengok buku surat 8. Bab 2 tu, kacang tanah, perubahan suhu air dia 95. Ikan bilis 89, roti 67 kan? Kat sini kita ada roti dengan kacang tanah. Okey, daging tak ada. Daging ni apa? Daging ni lemak dengan protein juga. So kat sini, awak ada kacang tanah memang salah dah lah. Sebab dia punya perubahan suhu paling besar. Faham tak? Awak buat teknik potong-potong je ni. Kalau yang ini.
So kacang tanah potong. Salah kan? Sebab dia banding dengan roti dia tinggi dah. Sekarang ni daging. Daging awak rasa tinggi tak nilai kalori dia? Tadi atas cakap dah. Dia ada nilai kalori yang paling tinggi. Ni soalan nombor 1. Maksudnya dia akan ada perubahan suhu yang paling tinggi jugalah. So salah dah. Antara roti dengan nasi. Awak rasa yang mana? Dia mesti. Roti dengan nasi. Roti lagi. Okey, macam mana awak tahu roti? Inilah senang-senang awak tengok muka surat 2. Muka surat 2. Bab 2 tu. Dia bagi dah nasi putih nilai kalori dia 15. Roti putih 10.6. Lepas tu dia bagi daging lembu 13.11. Kat situ awak nampak dah. So nilai kalori paling kecil tu maksudnya mana yang nilai kalori lebih kecil. Akan jadi perubahan suhu dia kecil. Sini dia nak perubahan suhu yang paling sedikit kan. So jawapan dekat sini roti lah. Nasi ni perubahan suhu dia besar berbanding dengan daging. Untuk 1 gram. Boleh? Boleh. Kacang kita buat dah, kita tak buat eksperimen lah. Tapi dalam soalan ada dah. So kita potong-potong macam tu je lah. Okey, nombor 3. Maklumat di bawah mengenai satu masalah kesihatan. Keengganan individu untuk makan akibat risau kenaikan berat badan boleh membawa maut. Jawapan awak apa? Anorexia nervosa. Anorexia nervosa. Dah ni. Awak jawab tu. Okay, mari kita tengok satu-satu. Anorexia nervosa ni masalah psikologi orang tu dia tak nak makan sebab dia ingat badan dia besar. Okay, macam lebih kurang dekat atas dah. Okay, diabetes mellitus. Apa punca dia? Apa punca diabetes mellitus? Limasi? Kita tak kenal diabetes ni apa? Penyakit ke apa? Penyakit ke apa? Limasi? Terlebih gula ni. Lebih gula. Betul dah, tapi kencing manis. Nama lain untuk kencing manis ni. Kena ingat ni. Maksudnya dia lebih ambil karbohidrat ataupun gula. Aterosklerosis. Penyakit yang berpunca daripada terlebih. Jadi 2 kan. Arterio dengan atero. Selalu ada beza minggu lepas. Aterosklerosis. Cepat-cepat. Saya kan memang macam ni tau. Awak kena bersedia lah tu. Kalau dekat kelas saya suruh awak baca sorang-sorang ni jawapan ni. Lepas tu bagi tahu kenapa ni. Nak kena buat macam tu juga ke? Boleh je. Dalam GM ni boleh je. Tak ada masalah. Awak senyap memang gini lah. Awak kena bagi tahu ni. Apa dia ni? Aterosklerosis ni. Penyakit disebabkan oleh Pemendapan kolesterol pada dinding arteri. Okey. Maksudnya dia terlebih kolesterol kan. Dia ambil kolesterol yang lebih. So pemendapan tulis. Saya boleh tulis. Takkanlah awak tak boleh tulis. Jumpa lagi, tulis lagi. Kwashiorkor. Apa masalah orang yang mengalami kwashiorkor ni? Kenapa dia dapat penyakit kwashiorkor ni? Punca dia apa? Punca penyakit kwashiorkor. Kalau pelajar saya sebelum-sebelum ni kan, kwashiorkor ni lah yang dia paling suka sekali jawab. Sebab senang sangat. Dalam otak dia terus ingat.
Dia tak tahulah kenapa. Sebelum-sebelum ni lah. Memang confirm. Kalau Kwashiorkor dia tahu punca dia sebab apa. Tak ada. Ni mesti. Sebenarnya nak buat macam mana dengan siap-siap awak ni. Tak jumpa ke dalam buku? Ni mesti. Senyap ni. Tak ada orang tahu ni. Kwashiorkor ni. Punca dia apa? Tak cukup protein juga. Apa dia, Syamil? Tak cukup protein dalam badan. Kurang protein. Tulis. Okey, so kat sini jawapannya betul. Macam siapa cakap awak tadi, anorexia nervosa. Tapi saya nak awak tulislah juga benda-benda lain ni. Sekejap ni. Okey, sambung balik. Sorry, ada hal sikit. Okey, tengok ni. Yang seterusnya, maklumat berikut mengenai kesan daripada masalah kesihatan. Okey, menjejaskan penglihatan, kesihatan ginjal dan sistem saraf. Luka lambat sembuh. Apakah masalah kesihatan tersebut? Carilah anorexia, awak dah tahu tadi. Orang tu tak nak makan. Kalau diabetes mellitus apa tadi? Manis. Manis. Kencing manis, tahu dah. Maksudnya apa? Kurang terlebih. Ambil gula kan? Stroke. Punca dia. Oh, yang ni tak boleh buat macam tu. Yang ini simptom. Sebab dia bagi tahu menjejaskan penglihatan, kesihatan ginjal dan sistem saraf, luka lambat sembuh. Okey, anorexia, simptom dia kalau awak nak tengok orang tu, anorexia macam mana dia sangat-sangat kurus. Lepas tu dia tak nak makan. Sama lah macam kat atas tu kan, tak nak makan. Okey, diabetes mellitus, orang tu kencing manis kan? Okey, apa simptom orang kencing manis? Siapa boleh bagi tahu saya? Ciri-ciri orang yang mengidap kencing manis. Mata tak tegak. Mata tak tegang. Okey, lagi? Suka makan gula. Suka makan gula. Dia sebenarnya haus. Tapi bila dia haus, dia bukannya minum air kosong. Air putih. Tapi dia minum air yang kaya dengan gula juga. Itu salah satu simptom. Dia cepat haus. Tapi yang dia cari, dia craving for sweet juga. Tetap dia cari air yang bergula juga. Okey. Lepas tu apa lagi? Apa masalah dia lagi? Orang duk kata kena kerak-kerak kaki lah apa semua tu. Kenapa? Sebab dia kena kita kumis. Bila dia kaki dia kena dia begini. Kalau dia luka dia lambat sembuh sehingga mudah untuk bakteria pergi membiak dekat situ pula. Awak belajar sains jangan sebut perkataan kuman. Kalau tak nak sebut bakteria, sebut mikroorganisma. Ikutlah, tak kisah mikroorganisma apa. Tapi jangan sebut guna perkataan kuman. Boleh Syakira? Betul dah jawapan awak tu. Tapi bila kita belajar sains, bila awak jawab soalan dalam sains, awak jangan guna perkataan kuman. Sebab dalam sains tak ada perkataan kuman. Dalam sains kuman tu apa? Mikroorganisma. Bab 1.
Tukar term dekat situ lah saya kira ni. Jawapan Okay. betul tapi salah untuk dapatkan markah tak berjaya. Sebab itulah. So kalau susah-susah letak je mikroorganisma sebab kita tak tahu kan. Okay, next. Ada apa lagi? Stroke. Apa ciri orang yang kena stroke? Dia sebab apa dia kena stroke dan ciri dia macam mana? Sebab apa orang tu boleh kena stroke? Apa yang menyebabkan stroke ni? Daripada apa yang berlaku hari ni, saya rasa awak banyak tak tahu ni. Awak kena banyak sangat baca, buat latihan. Awak tahu kan awak nak periksa ni? Tahu tak? Ada peperiksaan nak dibuat. Saya pun tak tahu kenapa nak buat periksa. Tak periksa dah awak ni, hujung bulan ni. Periksa boleh tengok buku sebab bagi kat soalan dekat awak. Tapi periksa boleh tengok buku tu dia panggil pentaksiran je lah. Dia bukan periksa betul nak tengok setara mana awak jawab soalan, boleh teknik awak menjawab soalan. Semoga awak cari betul lah jawapan. Dia panggil pentaksiran je, bukan peperiksaan. Nak tengok setara mana ilmu awak ada. Boleh cari ke tidak jawapan dekat dalam buku dengan betul. Takut cari jawapan dalam buku pun tak betul jawapan awak. So make sure orang bagi tengok buku kak biar dapat markah banyak-banyak lah. Tapi dia tak masuk dalam penilaian lah. Dia tak masuk dalam peperiksaan. Dia masuk dalam pentaksiran bilik darjah. Okey, tak apalah. Cepat. Stroke. Apa boleh jadi stroke? Seseorang itu kena stroke kenapa? Darah tinggi ke? Darah tinggi. Sebab apa boleh jadi darah tinggi? Aliran darah menuju ke otak terhenti. Sebab apa boleh terhenti? Otak kehilangan darah. Sebab apa boleh otak kehilangan darah? Tak tahu. Apa sampai tak boleh sampai darah dekat otak? Tak tahu. Stroke ni berlaku sekiranya betul dia berlaku di otak. Yang kena awak ingat, apabila ada salur darah pecah di otak, maka orang tu mengalami stroke. Apa salur darah boleh pecah dekat otak? Sebab salur darah tu laluan dia sempit, lumen dia jadi sempit. Kenapa lumen dia boleh sempit? Sebab ada pemendapan kolesterol, lemak pada dinding lumen arteri, dinding salur darah yang bawa darah ke otak nama arteri. Tak kisahlah dekat otak ke dekat mana-mana pun, salur yang membawa darah kita panggil sebagai arteri. Lepas kalau dekat otak dia jadi stroke. Kalau pecah di otak jadi stroke. Kalaulah salur darah tu pecah di jantung, dia kena serangan jantung yang tiba-tiba tu. Faham tak beza dia? Stroke dengan serangan jantung. Benda sama. Apa Haikal kata boleh jadi darah tinggi? Dia start dengan darah tinggi lah sebab bila lumen di arteri tu daripada besar, lumen arteri tu tiba-tiba penuh dengan kolesterol. Ini kita panggil aterosklerosis. Makin lama makin tebal. Ini akan menyebabkan tekanan darah tinggi. Darah yang masuk, darah yang nak lalu dekat dia makin lama makin berebut-rebut nak masuk lalu jalan ni. Bukan sepanjang perjalanan dalam darah tu, dalam salur darah tu tidak. Tempat-tempat tertentu je. Dia kira macam highway, lepas tu tiba-tiba polis buat roadblock. Dekat tempat roadblock tu lah konon-kononnya ada apa tu pemendapan ni. Jalan dekat tempat tu daripada 3 lane, bila polis buat roadblock jadi berapa lane? 1 lane. Semua orang berebut nak masuk, tension dekat situ, darah tinggi, tekanan darah tinggi dekat situ. Sekiranya tak dapat menampung, maka tempat itu akan pecah. Salur darah tu akan pecah sebab tekanan yang tinggi ni tadi. Faham tak? Sekiranya pecah di otak, penyakitnya kita panggil orang tu mengalami stroke. Kalau dia pecah di jantung, orang tu jadi serangan jantung. Ada yang boleh jadi mati
membawa kepada maut ataupun jadi lumpuh. Depends lah setara mana stroke ataupun serangan pecah tu. Besar darah, pembuluh darah, arteri yang pecah tu besar ke, kecil ke. Sebab tu ada stroke minor, stroke major, dia ada. Serangan jantung yang dapat diselamatkan lagi, serangan jantung yang tak boleh diselamatkan lagi. Bila dia pecah, darah tak sampai untuk yang bawa oksigen ni tak sampai dekat otak. Otak tak boleh nak buat apa-apa dah. Kalau kat jantung, pecah dekat situ, darah untuk yang ada oksigen bawa pergi ke jantung tak sampai. So jantung tak dapat oksigen. Tak boleh nak pump darah. Itulah yang berlaku sebenarnya. Yang boleh membawa kepada kematian. Faham? Stroke. Stroke berjadi dekat otak, serangan jantung jadi dekat jantung lah. Pecah, dua-dua pecah. Apa yang pecah? Arteri. Kenapa dia pecah? Sebab banyak sangat lemak. Ni, arteriosklerosis sekiranya berlaku pemendapan kalsium dekat dalam lemak yang terkumpul ni, lemak yang mendap ni. Kalaulah dia tak ada kalsium lagi, dia hanya panggil sebagai arteriosklerosis ni tadi. Lepas tu katalah tiba-tiba, boleh jadi juga bukan sebab satu, mungkin sebab tu. Ada satu lagi, tiba-tiba ada darah beku sebab besar dengan salur darah yang ada pemendapan lemak ni. Nama ni embolism. Darah beku. Darah beku ni boleh berlaku akibat daripada kita stres, kita makan terlalu banyak makanan yang kaya dengan radikal bebas, kurang makan antioksidan, kurang makan vitamin, kurang. Dia akan menyebabkan mudah berlakunya embolism ni. Pencemaran, semua boleh menyebabkan embolism ni cepat berlaku. Sebab itulah ramai orang sekarang mudah kena stroke, mudah kena serangan jantung yang mati tiba-tiba semua tu kan. Tidur-tidur tiba-tiba bangun, tak gerak tak bangun, serangan jantung waktu tidur. Tu semua akibat kita tak tahu. Mungkin embolism, mungkin, tapi pecahlah bila embolism tu lekat dekat sini sama lalu dia blok darah lalu pecah. Salur darah ni pecah. Itu yang menyebabkan stroke ataupun serangan jantung. So saya harap faham lah. Okey, scurvy pula. Scurvy ni penyakit macam mana? Siapa boleh bagi tahu saya? Tak ada juga. Senyap je. Ranalah hari ni. Scurvy. Bukan cerita kartun ni. Dulu scurvy kat budak ingat cerita kartun. Scurvy. Ya mesti. Muka nota ada kat awak. Muka modul ni dekat depan-depan ada. Scurvy sebab apa? Kekurangan vitamin C. Okey, dia kurang vitamin C. Apa ciri dia? Siapa tahu? Paling mudah, scurvy, gusi berdarah. So, jawapan untuk nombor 4 ni sebenarnya adalah diabetes mellitus. Sebab ada luka, lambat sembuh, penglihatan kabur. Orang yang ada diabetes mellitus kencing manis biasa ada masalah ginjal sekali. Lepas tu saraf. Dia tak rasa kalau kaki dia tercocok apa-apa pun, duri ke apa pun, dia tak rasa. So luka lambat sembuh. Boleh? Okay, tengok nombor 5 pula. Maklumat berikut mengenai kesan pengambilan bahan X berlebihan dalam jangka masa yang panjang. Susah untuk tidur, kerisauan dan menyebabkan ketagihan. Yang ni senang je. Apa jawapan awak? Ada dah tadi kat atas sebenarnya. D kan, kafein. Ya. Sebab dia susah untuk tidur memang kafein dah, tak ada benda lain dah. Lepas tu ada ketagihan pula. Okey, antara yang berikut penyakit manakah bukan disebabkan oleh pengambilan pewarna dan pemanis tiruan secara berlebihan bagi tempoh masa yang panjang. Apa jawapan kamu? D. Kerusakan gigi. Kerosakan gigi. Sebab kalau kerosakan gigi ni scurvy. Scurvy ni apa? Kurang vitamin C. Yang lain tu adalah disebabkan oleh pewarna dan pemanis tiruan. Okey, nombor 7.
Apakah kesan pengambilan makanan rapuh yang berlebihan dalam jangka masa yang panjang? Ni saya disebut sikit bagi start kelas tadi. Apa jawapan dia? Senang ni. Makanan rapuh. Makanan koksel lah ni. Malnutrisi. Malnutrisi. Sebab makanan rapuh ni dia tak tahu apa kandungan nutrien dia, sikit sangat semua. So orang tu akan mengalami masalah kurang nutrisi ataupun terlebih nutrisi. Contohlah, dia suka makan keropok, cekedih orang Kelantan panggil. Yang tu dia banyak garam, dia boleh menyebabkan tekanan darah tinggi. Kalaulah dia suka makan manis-manis, katakanlah kek, manis-manis kan, dia boleh menyebabkan kencing manis. So semua itu kita rangkumkan sebagai malnutrisi lah. Okey, apakah implikasi terhadap kesihatan jika pemendapan kolesterol pada dinding arteri berlaku? Implikasi. Kesan seterusnya lah ni. Bila ni, gambar ni. Tadi, apa jawapan dia? Stroke. Stroke lah kan? Ini dia start dengan arteriosklerosis. Pemendapan kolesterol pada dinding arteri. Tapi bila dia ada arteriosklerosis, campur pula. Arteriosklerosis ni pemendapan kolesterol pada dinding arteri. Campur pula ada kalsium mendap. Kat tempat arteriosklerosis, dia jadi arteriosklerosis. Maksudnya yang ini lagi teruk. Inilah yang boleh menyebabkan stroke sebenarnya. Kenapa? Sebab arteri ni sebenarnya dia anjal tau. Dia boleh besar, dia boleh kecil lumen dia ni. So bila dah ada kolesterol mendap, dah ada pula kalsium mendap dekat situ, maka keanjalan arteri tu tak akan berlaku lagi dah. Okay. Jadi itu yang menyebabkan darah tak boleh nak lalu. Dan kalau pecah jadilah stroke. Okay, apakah masalah kesihatan yang dialami jika pengambilan makanan yang tinggi kandungan garam dalam masa yang panjang? Masa yang panjang bukan masa yang pendek. Apa jawapan awak? Tekanan darah. Tekanan darah tinggi. Okey, obesity dia lebih karbohidrat. Kena ingat, tulis. Lebih karbohidrat. Diabetes mellitus, lebih karbohidrat dan makanan yang banyak gula, glukosa. Aterosklerosis, dia ambil banyak lemak tepu. Bukan lemak tak tepu tau, lemak tepu. Lemak tepu tu banyak kaya dengan kolesterol yang tak baik. Lemak tepu ni, lemak tepu. Apa dia lemak tepu? Lemak daripada haiwan. Lemak tak tepu tu apa? Lemak daripada tumbuhan. Okay, ini saya bagi maklumat. Kalaulah awak tak tahu, saya dengar cikgu pernah cakap benda ni. Saya tak tahu pun. Awak kena inisiatif untuk menulis dengan cepat apa yang saya sebut. Kalau awak cari, saya betul tau. Dan bila saya bagi tahu maklumat, contoh arteriosklerosis punca dia adalah lemak tepu. Awak tak tahu apa dia lemak tepu. Apa tulis lemak tepu? Lepas tu tiba-tiba saya cakap pula, lemak tepu tu datang daripada haiwan. Awak tak tahu lah lemak tepu datang daripada haiwan. Awak kena tulis lemak tepu. Lemak yang berasal daripada haiwan. Lemak tak tepu, lemak yang berasal daripada tumbuhan. Saya tulis benda tu. Ataupun awak memang tahu. Awak kena tulis banyak kali supaya awak ingat. Itu satu cara sebenarnya nak mengingat benda. So, saya rasa awak sepatutnya menjawab soalan objektif ni sebenarnya. Macam mana kita nak suruh kita boleh ingat? Senang. Kita cari semua jawapan betul ke salah, kita cari alasan ni. So awak akan tak Okey, dan last kali sebelum kita berhenti, Raja Hukum menunjukkan salah satu contoh masalah kesihatan yang dialami oleh rakyat Malaysia. Berdasarkan Raja 1, namakan masalah kesihatan yang dialaminya. Dialami apa ni? Obesity. Apa dia? Obesity. Okey,
Nyatakan punca berlakunya masalah kesihatan tersebut. dia adalah obesiti. Yelah betul dah. Tak payah panjang-panjang. Bahasa Melayu. Boleh jawab macam tu. Bahasa sains tulis obesiti dah. Okey, kenapa? Dia ambil apa? Ni makan ni lemak. Kan ni dah. Makanan lemak? Tak tepat. Tinggi kalori. Tinggi kalori? Boleh. Seperti. Kena bagi contoh lah. Okey, mengambil ataupun makan makanan yang mengandungi banyak kalori. Seperti baru boleh masukkan yang tadi, siapa tadi? Haikal yang jawab. Seperti karbohidrat dan lemak. Faham? Boleh? Apakah kesan jangka panjang jika tiada langkah penjagaan kesihatan dilakukan olehnya? Apa jadi? Seterusnya, obesiti ni awal-awal. Lepas tu, orang ni akan mengalami dia makan makanan yang kaya dengan karbohidrat ni. Lemak sebenarnya dia akan lebih pergi kepada serangan jantung dan stroke tadi. Arteriosklerosis. Karbohidrat ni. Diabetes mellitus. Okey. Siapa tahu diabetes mellitus, tulislah diabetes mellitus. Ataupun yang paling mudah, kencing manis. Diabetes mellitus. Ejaan kena betul Okey. Raja Leblan menunjukkan contoh makanan salah satu sebuah restoran makanan segera. Daging lembu, roti, salad. Bandingkan nilai kalori bagi roti dan daging lembu tersebut. Banding je. Mana lebih tinggi? Daging lembu ke roti? Daging lembu Daging lembu lah. Kenapa? Sebab daging lembu ada lemak. Roti hanya ada karbohidrat. Okay, jadi kat sini daging lembu mempunyai nilai kalori lebih tinggi berbanding, kena tulis berbanding roti. Kena tulis semua lengkap yang ni sebab kita buat ayat perbandingan. Okey, apakah implikasi terhadap kesihatan jika pengambilan makanan seperti darjah 1.2 dalam kehidupan seharian? Apa jadi orang-orang tu? Sekali lagi. Jawapan yang sama je ni. menjadi obesiti. Tak, bukan obesiti. Implikasi ni tinggi lagi. Kesan jangka masa panjang dia. Diabetes mellitus ataupun kencing manis. Diabetes mellitus. Saya rasa kalau dia bagi jawapan apa tu, arteriosklerosis pun boleh. Sebab lemak ni, daging lembu ni lemak tepu. Boleh juga. Jawapan dia mungkin ada 2 lah sepatutnya. Okey, berdasarkan darjah 1.2, rekakan satu hidangan. Hidangan pinggan sehat ni boleh senang je. 1 setengah pula dah. Suku tu 1/4 kan. Suku separuh. So macam mana nak buat? Bagi sini separuh ni apa? Roti. Jadi makanan yang ada pada makanan segera tersebut. So kita ada daging lembu, roti dengan salad. Nak letak apa ni kat setengah tempat separuh ni? Salad. Roti. Roti? Satu Awak, roti karbohidrat. Ini salad lah. Sini roti. Sini daging lembu. Macam tu lah. Tak payah tulis. Tak apa ni setengah ni. Konsep ni ingat yang ni. Suku separuh. Boleh? Ada nak tanya? Saya rasa kita berhentilah sebabnya. Ada nak tanya? Sampai sini je ni. Kita tak masuk ni yang 2.2 sebab 2.2 tu nutrien.
Nak tanya. Pasal manusia. Lepas ni, Limasi, tolonglah. Awak bersedia kita buat revision sekarang. Jadi, bila saya tanya, awak mesti boleh jawab. Saya tak nak dah saya cakap seorang-seorang. Awak kena menyampuk. Itu saya pesan dah. So, awak kena bersedia lah dengan jawapan. Saya suka tanya. Bila saya buat revision, saya akan tanya sampai saya puas hati. So, awak kena standby. Semua ilmu sains tu mesti ada. Kalau bab ni, kayakan. Mahirkan dengan ilmu sains bab ni. Baru awak akan rasa bestnya belajar. Bestnya jawab soalan cikgu. Sebab cikgu tanya kita boleh jawab. Cikgu tanya kita boleh jawab. Baru awak rasa seronok. Ini saya tanya, awak pun senyap. Saya pun tak sedap ngajar lagu tu. Saya tanya tak ada orang jawab. Senyap je. Mana boleh macam tu. Sebab tu kita kena bersedia. Bila kita buat revision, awak buat latihan dan awak mesti bersedia dengan segala kemungkinan soalan yang mungkin saya akan tanya sewaktu latihan. Faham? Ini baru lengkapkan modul tau. Kalau soalan latihan SPM, latih 2B, SPS benar, memang soalan je lah. Ini ada dah sekali dengan jawapan. Ada awak cari je. Boleh dah. Dan saya pun tak tahu nak cakap apa lah. Makin lama makin tak ada orang ni. Ada 13 orang daripada sebelum ni sampai 20 lebih. Bila buat revision tiba-tiba makin tak ada orang. Sepatutnya time revision ni lagi ramai lah yang akan join. Sebab nak belajar teknik menjawab. Kau nak tukar masa. Daripada pagi pergi petang pula. Ramai ke boleh join? Ramai ke boleh join kalau petang? Tak ada. Tak ramai. Masa itu. Dan saya tak rasa pun masa petang tu sesuai untuk belajar. Sebenarnya. Awak tak fresh dah. Sebab tu dulu kalau buat kelas kat sekolah, kalau kelas tambahan petang saya elak sangat-sangat. Habis kelas buat kelas tambahan saya tak suka. Sebab tu saya suka pilih hari Jumaat. Buat kelas tambahan, sains ke, biologi ke. Saya akan buat hari Jumaat. Jarang sangat saya buat petang. Kecuali ada dekat-dekat nak pesa, tak kisahlah waktu masa mana, yang penting dapat buat kelas dengan awak. Kalau nak pesa memang saya akan push je lah. Biasanya pagi ke petang ke tengah hari ke saya tak kira dah. Saya tetapkan, saya tak tanya dah awak nak kelas hari apa, pukul berapa, tak ada lah. Saya nak buat, saya buat je dululah. Sekarang tak boleh dah dengan COVID apa semua ni. Ya tak apalah. Saya rasa kita berhenti kat sini dulu dan untuk esok tolonglah standby. Biar ada sikit pengetahuan sains tu. Nampaklah sikit macam awak baca, buat dan belajar. Boleh Limasi? Boleh. Allah boleh. Jaga Zain tak aku kerja biasa. esok? Bila dah ramai tu biasa. Zain tak kerja ke esok? Awak? Tak ada kerja ke? Kita. On the way. On the Tak way. tepuk balik. Okay lah, tak apalah. Okay, saya berhenti kat sini. So, tak ada apa-apa nak tanya Kalau tak ada apa-apa, kita habiskan kelas kita hari ni dengan surah Wa'as dan tasbih kifarah. Siapa yang dah siap baca doa apa semua boleh live lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik tu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Bye. Salam.